Tabuk, Nabi benarkan, sedangkan Allah tak izinkan. Yang sebutkan afallahu anka lima azin talau. Itu juga Quran datang kemudian memberi teguran kepada Nabi. Okey. Yang ketujuh, yang berkait dengan kisah bagaimana tebusan tawanan Badar. Nabi bincangkan sahabat nak bagi lepas tebusan, bayar sikit ataupun ajar ngaji. Datang ayat Quran, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra. Jadi tak logik. Mustahil Nabi cakap lain, tiba Quran datang ta'arud, pertentangan. Itu ada 7 poin kita dah bincangkan pada kuliah yang lalu. Dan kita masuk ni pusat 64. Ni poin yang ke-8. Apa kata pengarang? Dia kata juga adanya teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, sebab beliau terlalu berhasrat agar salah seorang dari pembesar Quraisy itu masuk Islam. Satu ketika Nabi SAW dia berdakwah. Bila dia berdakwah ni datang seorang buta. Orang buta yang mana hatinya penuh tulus ikhlas nak memahami Islam, nak akan faham tentang agama Allah, nak faham tentang tauhid. Tapi dia ni buta. Abdullah bin Ummi Maktum datang jumpa Nabi, tanya pada Nabi. Nabi tanya tentang Islam. Sedangkan Nabi pada ketika itu dia tengah melayan pembesar-pembesar Quraisy Mekah pada ketika itu. Yalah, tengah datang. Orang kata Nabi, sebagai Nabi, datang Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri 2, Menteri Kewangan, Menteri itu, Menteri ini datang. Dia kata depan Nabi. Tiba-tiba datang orang merahin seorang. Dah lah datang merahin, buta pula tu. Jadi Nabi sebagai insan biasa, tentulah dia mengharapkan pembesar-pembesar tu yang beriman dengan dia. Yang mana pembesar ni dapat beriman, mereka ni akan membantu dakwah Nabi, dan ramai lagi orang akan ikut sebab mereka ni orang besar-besar, orang bangsawan, orang ada kedudukan. Jadi bila datang Abdullah bin Ummi Maktum yang buta ni merahin, Nabi tak layan sangat. Itu. Maka Nabi tak layan, sedangkan sebenarnya yang jujur nakkan hidayah Allah ialah Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi Nabi duk layan ni sebab Nabi tak tahu. Maka datang teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini surah Abasa. Apa dia? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika annahu yadhakka aw yazakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah. Ini yang Allah rekod balik. Bila benda tu berlaku, turun wahyu menceritakan apa yang Nabi buat itu. Kan? Jadi mustahil benda ni boleh berlaku. Benda tu dah berlaku, Nabi tak beri respon pada Abdullah bin Ummi Maktum, datang wahyu, komen Nabi. Apa dia? Allah Ta'ala kata, ia memasamkan muka dan berpaling kerana ia didatangi orang-orang buta. Nabi, bila orang buta tu datang, duk nak tanya tentang Islam, Nabi rasa macam terganggu. Jadi Nabi pusing muka. Abasa, masam muka Nabi disebabkan gangguan daripada Allah bin Ummi Maktum, wa tawalla, dan Nabi pun berpaling, tak nak layan orang buta itu. Kata, kerana ia didatangi orang buta, dan apa jalannya engkau tidak mengetahui tujuannya wahai Muhammad. Allah tegur kepada Muhammad. Ini katakan. Jadi mustahil datang ayat Quran mengatakan gini. Dia kata, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tujuannya wahai Muhammad. Wahai Muhammad, macam mana kau boleh tahu sebenarnya Abdullah bin Ummi Maktum tu datang untuk memahami tauhid, memahami agama yang benar. Kau mana tahu lagi apa dia nak tanya? Dia kata, barangkali ia mahu membersihkan hatinya dengan pelajaran agama yang didapati daripadamu, atau ia mahu mendapat peringatan supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang berasa keadaannya telah cukup, ni yang depan tadi, musyrikin Mekah itu tidak berhajat lagi kepada ajaran Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala rekod balik apa yang Nabi buat tu, dengan Allah menceritakan bagaimana sebenarnya isi hati Abdullah bin Ummi Maktum dan isi hati para pembesar-pembesar Quraisy, musyrikin Mekah yang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata itu yang Allah rekod balik. Dia kata adapun orang-orang yang berasa keadaannya telah cukup, tidak berhajat lagi kepada ajaran Al-Quran, itu musyrikin Mekah pada ketika itu, maka engkau bersungguh-sungguh melayani mereka, padahal engkau tidak bersalah kalau ia tidak mahu membersihkan dirinya daripada keingkaran. Nabi kena tegur. Tengok teguran yang Allah berikan. Bila Nabi ni dia rasa
Alah, kalaulah pembesar-pembesar ni dapat terima iman, dapat hidayah, dapat terima Islam, alah senangnya lah dakwah Nabi. Tentulah ramai orang akan ikut, mudah lagi, kurang gangguan Nabi. Nak dibandingkan dengan Allah, Abdullah bin Maktum yang buta ni. Tapi tengok apa Allah Ta'ala komen. Allah Ta'ala kata, maka padahal engkau tidak bersalah. Allah Ta'ala kata, kau Muhammad, kau tak bersalah pun kalau kapi-kapi ni tak nak beriman. Allah Ta'ala kata, kau tak salah pun kalau dia orang ni, kapi-kapi ni, dia tak nak beriman, tak nak dapat hidayah Allah. Kau tak bersalah. Padahal engkau tidak bersalah kalau ia tidak mahu membersihkan dirinya. Kalau musyrikin tu tak nak beriman, kau tak salah apa. Hidayah tu Allah Ta'ala yang bagi. Dan Allah Ta'ala tahu mereka yang lebih berhak untuk dapat hidayah, petunjuk daripada Allah. Tidak mahu membersihkan dirinya daripada keingkarannya. Adapun orang yang segera datang kepadamu dengan perasaan takutnya melanggar perintah-perintah Allah, itu Abdullah bin Umi Maktum, maka engkau berlengah-lengah melayaninya, kau tak layan orang yang buta tadi, janganlah melakukannya lagi. Nabi, Allah pesan kepada Nabi, janganlah melakukan lagi yang sedemikian itu. Allah Ta'ala berikan peringatan. Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran adalah pengajaran dan peringatan yang mencukupi. Jadi dari kisah ini, kisah Abdullah bin Umi Maktum ni, satu kisah yang sungguh jelas. Nabi buat sesuatu perkara, melayan satu pihak, tak layan satu pihak. Allah datang Al-Quran tegur Nabi, kau kena layan yang ni, jangan tak layan itu. Dan Allah bagi teguran, jangan bezakan di antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Itu benda yang Nabi belajar. Tak boleh. Sebab hidayah Allah, hidayah itu milik Allah. Tak kira orang kaya ke, orang miskin ke, orang buta ke, orang celik ke, pekak ke, kalau Allah Ta'ala nak bagi, Allah Ta'ala bagi. Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui hati yang datang tu yang mana sebenarnya penuh ikhlas nak kena hidayah Allah. Macam tuan-tuan lah ni ramai. Ramai, ada berapa ramai orang ni, ada dekat 100 orang mungkin yang ada ni. Maka Allah tahu hati tuan-tuan yang datang ni. Ada yang datang pada rumah betul-betul ikhlas nak belajar, nak tadah kitab, dengar. Ada yang datang tu memang dia dah cukup masalah dalam diri dia. Datang duduk fikir masalah tak selesai lagi. Ada datang betul-betul nak belajar, ada datang sebenarnya nak singgah, ada yang datang nak cari salah orang, cari tengok kenapa lepanah ini ekor tak pasang belah sini, sana tak cukup ekor ini, kenapa pula tengok ada tak cicak pasal mana siap tak buat kerja. Imam pula, apa imam ni baca surah panjang sangat. Dia macam-macam ni. Itu tak kena, ini tak kena. Jadi Allah tahu jenis makhluk macam ni, Allah Ta'ala tahu. Jadi itu yang Allah komen pada Nabi, jangan buat macam itu. Kalla innaha tazkirah. Ini peringatan kepada kau wahai Muhammad, jangan buat macam tu. Orang miskin, buta ke apa, orang kaya tu, layanan beri yang sama. Dan mustahil. Jadi daripada kisah ini, mustahil Nabi SAW tahu ayat ni nak turun. Dan Nabi sendiri cipta untuk komen diri sendiri. Mustahil. Jadi itu yang dikatakan yang ke-8, yang Syekh Man Akhlaqatan datangkan hujah, mustahil Nabi cipta ayat Quran sendiri untuk kutuk diri sendiri, kan? Mana ada orang buat kerja macam tu, kan? Tentu biasanya dia akan puji diri dia, takkan nak ceritakan kelemahan dia. Itu yang ke-8. Kemudian yang bawah tu yang ke-9. Dalam sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat diketahui bahawa beliau sejak kecil lagi menjadi tauladan yang baik dan terpercaya. Masyarakatnya sendiri telah mengiktirafnya. Apabila beliau mengajak mereka pada awal dakwahnya, ia berkata kepada mereka, Ara'aitum law akhbartukum anna khayla bi zahri hadzal wadi turidu an taghira alaikum akuntum musaddiqiyya qalu na'am ma jarrabna alaika kaziba. Ini dia kata, bagaimana pendapatmu sekiranya aku memberitahukan kepadamu bahawa pasukan berkuda di balik lembah ini akan menyerangmu, percayakah kamu kepadaku? Mereka menjawab, ya, kami tidak pernah melihat engkau berdusta. Ini ketika mana khutbah, ini poin yang ke-9 pengarang dia bawa. Ketika mana Nabi SAW berdakwah di Mekah, dakwah Nabi secara Syriah tu 3 tahun, sembunyi-sembunyi. Bila angkat jadi Rasul, Nabi secara sembunyi dakwah tu slow-slow. Bila dapat arahan daripada Allah, suruh mengiklankan,
menzahirkan dakwah tu Nabi panggil semua musyrikin Mekah, bawa dekat Jabal Qubais sana, dekat belah Mekah tu, panggil semua nak buat pidato khas cerita tentang Islam. Maka itulah yang berlaku, panggil semua. Dan Nabi pada ketika itu, ucapan sebelum Nabi mengucapkan dakwahnya, mengajak kepada ajaran tauhid kepada Allah, Nabi tanya dulu musyrikin Mekah pada ketika itu. Ini yang Nabi tanya. Nabi tanya pada orang kafir sebelum Nabi nak sebutkan tentang tauhid kepada Allah. Nabi kata apa? Bagaimana pendapatnya sekiranya aku memberitahu kepadamu bahawa pasukan berkuda ada di balik lembah ini, di sebelah bukit sana ada pasukan berkuda yang sedang bersiap untuk menyerang kita sekarang ni. Kata Nabi, adakah kamu percaya? Akuntum musaddiqiyah, kau percaya tak apa yang aku nak cakap ni, wahai musyrikin Mekah? Mereka semua menjawab. Dia kata, na'am. Dia kata, majarrabna alaika kadhiba, kami semua tak pernah dengar engkau wahai Muhammad cakap bohong, menipu. Tak pernah dengar. Kau ni terkenal sebagai Al-Amin, yang dipercayai, yang amanah. Kami tak pernah dengar kau menipu. Jadi ayat ini diucapkan oleh orang-orang kafir sendiri, mempercayai Nabi SAW seorang yang jujur, Al-Amin, yang amanah. Tapi mana mungkin Nabi yang begini sifatnya nak dikatakan dia buat sendiri Quran, dia cipta sendiri, dia tulis sendiri, dia fikir, dia karang sendiri. Jadi kata Syekh Mana Al-Ratan, mustahil, benda tidak akan berlaku. Hanyalah syubhat, kekeliruan ataupun keraguan yang ditimbulkan oleh golongan pembangkang wahyu. Tak nak percaya wahyu. Itu yang ke-9. Kemudian poin yang ke-10, kata pengarang, dia kata, kehidupan yang suci itu menjadi kuasa bagi menarik kehidupannya yang suci itu menjadi kuasa bagi menarik minat manusia untuk masuk Islam. Daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia berkata, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata injafala an-nasu ilaihi wa qila qadima Rasulullah faji'tu fin nas la anzura ilaihi falamma istasbattu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzab. Ini Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam Yahudi, tapi dia ni pendeta lah, jenis orang betul-betul belajar kitab-kitab Yahudi ni dan memahami dengan baik, betul-betul nak memahamkan apa yang disampaikan. Dan dia pun ada baca tentang Nabi yang akan datang. Jadi tengok apa dia terjemah, dia sebut sini. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Ini kata Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, bila Nabi datang ke Madinah, pokok Yahudi ni ada yang datang, ramai yang datang, yang dengar juga Nabi. Tapi Abdullah bin Salam ni orang kata, kita kata ulama lah, ulama dalam kalangan Yahudi ni. Jadi dia datang ni nak tengok betul ke ini Nabi atau tidak. Apa dia kata? Apabila Rasulullah datang ke Madinah, orang-orang berhimpun menjumpainya. Mereka mengatakan Rasulullah sudah datang. Rasulullah sudah datang. Lalu aku datang ke tengah-tengah orang ramai itu untuk melihatnya. Kata, apabila aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahulah aku bahawa wajah itu bukanlah wajah pendusta. Hadis ni riwayat Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dia muka Nabi tu, tengok bukan muka pembohong. Muka Nabi itu, tengok muka Nabi itu dengan cahayanya, dengan bersih. Tengok muka-muka orang baik. Dia air muka tu dah kenal. Kita ni tengok muka-muka pecah rumah, kan? Tengok muka gelap semacam ini, tengok muka-muka pecah rumah semua ni, kan? Itu muka kita. Tapi muka Nabi, seorang ulama Yahudi bila dia tengok, muka ni boleh kenal. Ini bukan muka pendusta. Muka penuh cahaya dan kalam dia dipercayai. Tambah dia pula seorang ulama dalam kalangan Yahudi. Jadi dia banyak membaca kitab-kitab dalam agama Yahudi dan dia kenal sifat-sifat Nabi itu disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, dalam Taurat, dalam Injil. Dan dia dapat kenal bila dia tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan muka pendusta. Laisa biwajhi kadzab. Bukan muka pendusta. Itu akuan sendiri oleh orang Yahudi. Jadi mana mungkin
pendusta wahyu ini mengatakan Nabi sendiri dia cipta, dia buat ayat-ayat Al-Quran itu. Itu yang ke-9. Kemudian kita tengok satu lagi, sambung dia, orang yang memiliki sifat-sifat mulia dan jujur tidak pantas disyaki ucapannya apabila dia menyatakan tentang dirinya bahawa bukan dialah yang membuat Al-Quran. Kata, dibawakan dalil surah Yunus ayat 15 ini, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Allah rekod balik apa yang Nabi cakap kepada golongan orang musyrikin. Ini apa yang Nabi kata sini. Allah Ta'ala kata, katakanlah tidaklah patut bagiku untuk menggantikannya daripada pihak diriku sendiri. Maksudnya Nabi ni tak boleh nak ambil kalam Allah tu kata ni kalam aku. Nabi dia takkan buat. Dia takkan berani dan dia takkan buat begitu. Dia kata apa? Aku tidak mengikuti kecuali wahyu yang diwahyukan kepada aku. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Tak habis dia terjemah tu. Inni akhafu in asaitu rabbi. Aku ini, kata Nabi SAW, sangat takut kalau aku melakukan maksiat kepada Tuhan aku, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi adzab yaumin azim, yang akhirat nanti akan dapat azab yang maha besar. Ni Nabi sendiri sebut rekod jadi dalam bentuk ayat Al-Quran. Jadi mustahil sebagai seorang Nabi dia boleh cakap buat ayat sendiri untuk kata diri dia. Nampak, ini hujah-hujah yang dibawakan oleh pengarang yang menafikan syubhat yang pertama yang diangkat oleh golongan yang tak nak terima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu habis. So ada berapa poin semua tu? Ada 10 poin berkaitan dengan yang pertama yang mengatakan Nabi buat sendiri Quran, cipta, tulis sendiri. Okay. Kita masuk poin yang kedua pula. Apa dia poin yang kedua? Golongan pembangkang wahyu ni. Dia kata apa? Dia kata orang-orang jahiliah dahulu dan sekarang menyangka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai ketajaman akal. Ini sangkaan mereka. Mereka menyangka bahawa Rasulullah ni tajam akal, cerdik, pandai, jenis. Dia kata pandangan yang dalam, ilham yang kuat. Dia ada satu ilham yang kuat pada Nabi, kecerdasan yang hebat, jiwa yang bersih dan cara berfikir yang lurus. Dia boleh satu-satu keputusan tu dia buat tepat. Dia tak buat silap. Dia kata cara berfikir yang lurus, yang menjadikannya mampu menimbang mana yang baik yang buruk. Dengan ada spek-spek tersebut, orang jahiliah ni dia kata menyebabkan Nabi ni dia mampu untuk timbang yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ini assume, sangkaan. Dia kata benar dan salah melalui ilham. Ada ilham yang datang pada dia, disebut intuisi. Mengenali perkara-perkara yang sukar melalui kasyaf. Ada pula benda sukar, kasyaf. Kasyaf ni maksudnya singkapan. Dia tersingkap, dapat pula tahu yang di sebaliknya. Sehingga Al-Quran itu tidak lain daripada hasil pemikiran yang diungkapkan oleh Muhammad dengan gaya bahasa yang hebat. Ini yang kedua ni, orang jahiliah dia buat sangkaan pada Nabi. Nabi dengan kehebatan yang ada, yang mana akhirnya dia menghasilkan pemikiran itu sendiri menghasilkan Al-Quran. Al-Quran tu dihasilkan daripada pemikiran yang hebat. Dengan apa? Dengan gaya bahasa yang hebat itu tadi. Dia kata. Okey, dia kata pengarang, persoalannya, dia kata, manakah sebenarnya kandungan di dalam Al-Quran yang didasarkan pada kecerdasan, analisa dan perasaan? Dia kata. So, golongan kedua orang jahiliyah ni dia buat sangkaan Nabi begini hebat, maka Quran tu Nabi fikir, Nabi buat sendiri gaya bahasa. Itu sangkaan. Okey. Pengarang dia tu komen balik, kata Syekh Manak Khalil Qatan, dia kata soalnya, dia kata mana sebenarnya kandungan Quran? Buka Quran, tengok balik mana kandungan Quran yang didasarkan dengan kecerdasan yang dikatakan pada Nabi tadi, dengan analisa Nabi, dengan perasaan yang ada kasyaf Nabi, dekat mana? Dia kata okey, kabar berita yang merupakan bahagian terbesar dalam Al-Quran tidak diragukan oleh orang yang berakal bahawa apa yang
yang diterimanya hanya didasarkan pada penerimaan dan pengajaran. Maksudnya Nabi ni dia hanya talaki. Dia sifat Nabi itu kalau dibaca konten Quran, itu yang Syekh Manak pengarang dia kata, baca Quran tu sebenarnya Nabi ni dia menerima, terima sampai, kan? Bukan fikir nak analisis, tak. Nabi ni terima dan sampai. Dia dapat sampai. Jibril datang bawa wahyu sampai. Datang sampai. Itu yang Nabi buat. Didasarkan pada penerimaan dan pengajaran yang ada dalam ayat-ayat tersebut. Al-Quran telah menyebutkan khabar atau maklumat tentang umat terdahulu, puak-puak dan peristiwa-peristiwa sejarah dengan benar seperti yang disebutkan oleh saksi mata, meskipun masa yang dilalui oleh sejarah itu sudah amat jauh. Malah masalah kejadian pertama alam ni pun diberitakannya. Jadi mana mungkin Nabi, itu yang dikatakan Nabi itu hanya menerima. Dia talaki dengan Jibril, dapat Al-Quran, dia disampaikan. Mana mungkin Nabi ini boleh cerita pada zaman Nabi Adam punya cerita. Punya lama dah berlalu, orang lain semua tak tahu, tiba-tiba Nabi boleh cerita. Dan cerita Nabi itu semua bendanya khaibiat. Benda-benda yang tak masuk akal. Cerita tentang syurga, mana Nabi tahu. Cerita tentang neraka, mana Nabi tahu. Melainkan ia ada wahyu yang disampaikan, diterima daripada malaikat Jibril dan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini tentu memberikan tempat bagi penggunaan fikiran dan ketepatan firasat. Dia kata, hal ini tentu memberikan tempat bagi penggunaan fikiran dan ketepatan firasat. Bagaimana Nabi itu boleh nak fikir sampai tahap itu, nak firasatnya sampai tahu pula Nabi Adam tu apa cerita dia semua, mana boleh, dia kata. Padahal Muhammad sendiri tidak satu zaman dengan umat-umat dan peristiwa-peristiwa di atas, yang mana beliau dapat menyaksikan dan menyampaikan beritanya. Kata pengarang, Nabi Muhammad bukan sezaman dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, tapi Nabi boleh cerita detail semua benda tu. Jadi mana mungkin Nabi boleh cerita gitu, tak ada siapa ajar Nabi tahu. Tidak lain itu bukan, dia adalah sangkaan yang disangka oleh orang jahiliah ni. Sangkaan itu sangkaan yang meleset, yang tak logik, tak rasional, tak boleh diterima pakai. Beliau tidak juga mewarisi kitab-kitabnya untuk dipelajari terperinci. Dan Nabi ni, sifat Nabi itu ummi. Kita pun dah tahu lah, Nabi itu tak kerti membaca, menulis, membaca tak boleh. Allah berikan satu kelebihan kepada Nabi. Sifat tak boleh membaca, tak boleh nulis ni satu kelebihan, bukan satu kelemahan, yang mana dia membuktikan kenabian Nabi. Jadi bila orang musyrikin nak kata Nabi ni dia belajar pada kitab-kitab dulu, baca Taurat ke baca Injil, tak, Nabi tak boleh membaca, tak boleh menulis. Dan disebut sini beliau tidak juga mewarisi kitab-kitabnya untuk dipelajari secara terperinci. Bila masa Nabi ni jumpa rahib-rahib itu untuk belajar, tak ada, memang tak pernah berlaku. Jadi tak logik, dia kata. Kemudian disampaikannya kepada orang. Dah letak belajar, tiba-tiba Nabi boleh cerita benda tu secara detail. Jadi memang tak logik, pandangan yang membuat sangkaan golongan jahiliah. Dia bawakan surah Al-Qasas ayat 44 dan ayat 45. Apa Allah Taala sebut? Wa ma kunta bijanibil gharbi iz qadaina ila Musa al-amra wa ma kunta minasyahidin walakinna ansha'na quruna fatatawala alaihimul ghumur wa ma kunta sawiyan fi ahli Madyan tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Ni Allah rekod dalam Quran apa sebenarnya yang berlaku, dan Allah cerita balik. Allah kata apa? Dan engkau wahai Muhammad tidak ada di sebelah barat tempat Nabi Musa menerima wahyu, dekat Tursina, ketika mana benda wahyu tu turun kepada Nabi Musa, kau mana ada Muhammad pada ketika itu? Allah rekod dalam ayat Al-Quran ke tempat Nabi Musa menerima wahyu apabila kami sempurnakan penyerahan kitab Taurat kepadanya. Dan engkau juga tidak termasuk dalam golongan yang menyaksikan peristiwa itu. Kau tak ada wahai Muhammad. Akan tetapi engkau hanya mengetahui kisah itu dengan jalan kami memberikan wahyu kenabian kepadamu, disebabkan kami telah mengadakan beberapa umat daripada zaman Nabi Musa hingga ke zamanmu, sampai berlanjutanlah masa yang mereka lalui, serta kucar kacirlah agama yang mereka anuti.
dan engkau pula tidak pernah tinggal bersama-sama penduduk negeri Madian. Satu tadi start pada zaman Nabi Musa nak sampai kepada zaman Nabi Muhammad, kita Taurat tu dah berubah-ubah. Umat dia dah semua terpesong semuanya. Kau tak ada semua pada ketika itu, wahai Muhammad. Dan kau tak tahu apa yang benar, apa yang terpesong, kata Allah, dia kata. Kemudian dia sambung dia kata, Allah sebut, dan engkau pula tidak pernah tinggal bersama dengan penduduk Madian, membaca dan mempelajari daripada mereka ayat-ayat keterangan kami tentang hal Nabi Musa di sana. Tetapi kamilah yang mengutusmu wahai menjadi rasul dan memberi wahyu kepadamu mengenai hal-hal itu. Jadi dalam surah Qasas 4445 ni ayat cerita jelas yang membuktikan Nabi ni boleh bercerita tentang umat-umat terdahulu secara detail, yang mana cerita tu ada dalam Taurat, ada dalam kitab sebelum, tapi dah berubah. Dan Nabi boleh cerita, betulkan balik di mana berlakunya tergelincir kefahaman tentang umat-umat terdahulu. Tentu terpesong kitab tu dah ada dah. Jadi tak logik orang jahiliah ni buat sangkaan yang tidak tepat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian kita tengok yang kedua. Ini bagi hujah orang jahiliah yang kedua ni. Pengarang dia bawakan surah Hud ayat 49. Apa dia? Tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada fasbir innal aqibata lil muttaqin. Apa? Kisah Nabi Nuh alaihi salam, dia kata, itu adalah daripada perkara-perkara ghaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Allah Taala rekod dan Quran kata kisah Nabi Nuh tu kami cerita pada kau wahai Muhammad. Semua benda tu benda apa? Cerita ghaib semua, kau tak tahu. Kau tak tahu dan kau tak pernah belajar, melainkan wahyu daripada kami yang engkau dan kaum engkau tidak mengetahuinya sebelum ini. Kaum engkau pun tak tahu sebelum ini. Oleh itu bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik yang membawa kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Itu kisah Nabi kisah Nabi Nuh. Okey, kita tengok yang ketiga. Yang ketiga pula, dalil yang ketiga ni surah Ali Imran ayat 44. Allah Taala sebut, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamuhum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim iz yakhtasimun. Dia punya bentuk sirah dia sekat sama. Peristiwa yang demikian itu ialah sebahagian daripada berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Itu kisah-kisah para nabi, benda-benda gaib. Sedang engkau tidak ada bersama-sama mereka apabila mereka mencampakkan kalam masing-masing untuk mengundi siapakah di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Maryam itu siapa? Itu berlaku undian lah. Siapa yang nak jaga Maryam, kan? Buat undian. Ketika undian tu buat, kau tak ada semua tu Muhammad. Tu zaman Maryam tu kau tak ada, kau tak tahu cerita semua. Tapi kami ceritakan kepada kau dalam bentuk wahyu. Mana mungkin kau boleh cerita kalau kau tak ada pada ketika itu. Dan engkau juga wahai Muhammad tidak ada bersama-sama mereka apabila mereka berkelahi, bergaduh tentang perkara menjaga dan memelihara Maryam. Tu Maryam ni ada makam dia sendiri, kan? Apabila dia mengandung, nak jaga dia, nak besarkan dia, nak tunggu sampai kelahiran baik, itu semua plot cerita tu semua bagaimana Nabi Allah yang jaga Maryam tu, semua tu Nabi Muhammad tak ada pada ketika itu. Tapi rekod dalam Quran Nabi tahu. Sebab apa? Wahyu. Kitab-kitab sebelum ni itu pun tak boleh cerita sebab tak ada. Tapi datangnya wahyu daripada Allah boleh cerita benda tu secara detail lah. Itu yang ketiga dia kata. Juga berita-berita yang cermat mengenai angka-angka hitungan yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang cerdas. Dia kata di dalam kisah Nabi Nuh ni, berita yang cermat mengenai angka-angka, nombor-nombor, yang mana hitungannya tidak diketahui kecuali oleh orang yang cergas. Di dalam kisah Nabi Nuh disebut apa dia? Ini yang keempat dia kata, walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhazahum tufan wa hum zalimun. Apa? Al-Ankabut ayat 14 Allah Taala sebut, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka tinggallah ia dalam kalangan mereka selama 950 tahun. Bagaimana Nabi Muhammad boleh tahu angka itu dengan tepat?
tahun. Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 korang 50 tahun. 900 tahun. Nabi Muhammad takkan tahu. Melainkan benda itu secara tepat adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tahunnya tu, bilangan dia itu juga satu benda yang bukan sangkaan. Okey. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, dia bawakan sini. Hal ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitab Kejadian di dalam Taurat. Dia kata, dan di dalam kisah Ashabul Kahfi. Dan di dalam kisah Ashabul Kahfi. Ini dia bawakan kisah mana cerita Ashabul Kahfi ni. Okay, cuma ini kita nak record cerita yang dia bawa ni. Yang kelima, poin yang kelima. Walabisu fi kahfihim salasamiatin sinina wazdadu tis'a. Apa Allah Ta'ala sebut? Dan mereka tinggal di dalam gua mereka 300 dan ditambah 9 tahun. 309 tahun. Bagaimana Nabi boleh cerita Ashabul Kahfi tu duduk dalam tu 309 tahun? Tak 301, tak 302 ataupun 308. Tak, ditutup exactly disebut 309 tahun. Mustahil. Melainkan benda ini bukan sangkaan, bukan agak-agakan kecerdasan, bukan boleh ada kasyaf, tak. Melainkan dia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang firm, sifatnya tepat. Okey. Hisab itu menurut ahli kitab adalah 300 tahun matahari. Sedang 9 tahun yang disebut di atas ialah perbezaan hisab antara perkiraan antara tahun matahari dan juga tahun qamari. Tahun hijrah dengan tahun masih dia ada beza. So dia akan lari itu 9 tahun. Daripada manakah Muhammad memperolehi cara perhitungan yang benar ini kalau bukan kerana wahyu yang diberikan kepadanya? Sebab dia adalah seorang buta huruf yang hidup di tengah masyarakat yang buta huruf pula, tidak tahu tulis, menulis dan mengira. Orang-orang jahiliah dahulu lebih cerdas daripada orang-orang jahiliah moden dan mencabar Muhammad, kata. Sebab orang jahiliah dahulu tidak menyatakan bahawa Muhammad itu mendapat khabar dari kesadaran dia, sedar diri dia sendiri yang dikatakan oleh orang jahiliah moden. Tetapi mereka mengatakan bahawa Muhammad mempelajari khabar itu kemudian dituliskan. Muhammad tu bukan dapat sendiri, Muhammad tu dia akan tulis. Itu nampak beza cara berfikir orang jahiliah dulu dengan orang jahiliah yang sekarang. Jadi semua numbers yang Nabi sebut tu mustahil Nabi ketahui secara tepat, melainkan dapat daripada wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Muslim-muslimat dan hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah ya tuan-tuan, pada malam ini kita sambung pengajian kita dalam membicarakan ilmu ulum Al-Quran di bawah tajuk wahyu. Dan tajuk yang kita bicarakan adalah terdapat di sana golongan pembangkang wahyu yang membangkang, tidak mahu menerima wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada golongan. Sebab apa? Wahyu ni benda yang tak nampak. Jadi bila benda tak nampak tu, tak semua orang percaya. Ada percaya, ada tak percaya. Rupanya ada golongan yang tak percaya. Maka golongan yang tak percaya tu tadi, ada dia bawakan hujah yang pertama, dia tak percaya sebab apa? Dia kata Nabi buat sendiri, Nabi cipta sendiri, susun bentuk gaya bahasa. Maka pengarang Syekh Mahmud Khalil Qattan, dia bawakan 10 hujah yang menafikan bahawa Nabi itu dibuat sendiri. Ya, Qurannya, hadisnya, ceritanya, kisahnya kan. Itu yang pertama. Kemudian dia masuk yang kedua, ada golongan jahiliah pula. Tadi golongan pembangkang wahyu. Yang pertama, ni golongan yang kedua pula, golongan jahiliah ni. Jahiliah ni disebutkan ada jahiliah dahulu yang jahil dalam kalangan orang dahulu lah. Start daripada zaman Nabi tu memang golongan jahiliah lah, dia sudah akidahnya jahil kan. Sampai zaman sekarang ni pun ada juga. Itu yang pengarang disebutkan. Ada jahiliah dahulu dan juga ada jahiliah sekarang. Dia kata, so dua-dua ni dia bawa lah. Dia kata Nabi tajam pemikiran lah, begitu, begini. Yang menyebabkan Nabi boleh buat Quran, gunakan pemikiran dan juga bahasanya. Kemudian pengarang Mahmud Qattan dia balas balik. Dia persoalan dia, kenapa jadi begitu? Bagaimana sebenarnya berlaku, bagaimana? Maka dia bawakan hujah yang pertama, ayat-ayat Quran sendiri hujah dia. Maksudnya hujah yang dibawakan oleh pengarang ayat Quran sendiri menafikan, mengatakan bahawa Nabi ni tajam akal sehingga kan dia mampu untuk baca ayat Al-Quran. Yang mana dalam ayat Quran ni dia ceritakan kisah Nabi Musa. Bila bawa kisah Nabi Musa, Allah Ta'ala cerita, Muhammad, kamu tak ada pada ketika itu, tapi kami ceritakan kamu dan bentuk wahyu, kami ceritakan detail begini-begini. Kamu tak tahu pun cerita itu. Tuh, kisah Nabi Musa. Bawa pula kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh ni begini, cerita secara detail. Kamu tak ada masa itu, wahai Muhammad, tapi kami cerita pada kamu dalam Quran. Baru kamu tahu. Apa itu? Wahyu Allah. Bukan sangka, bukan cerdik pandai, tak. Itu wahyu Allah. Kamu tak ada masa itu. Begitu juga kisah Maryam. Bagaimana yang nak menjaga Maryam? Siapa yang menjaga Maryam? Buat undian, bergaduh siapa yang sepatutnya berhak untuk jaga Maryam. Seorang perempuan yang suci ini. Sampai undi. Kamu tak ada, tapi kamu boleh cerita secara detail. Bagaimana kamu tahu? Tidak lain, tidak bukan wahyu yang aku berikan. Jadi menafikan sangkaan itu. Kemudian dibawa dalam bentuk numbers. Nombor. Dia sebutkan sini berapa? 900 tahun 50. 950 tahun. Exactly. Kamu mana tahu nombor itu? Kan? Tak logik. Cerita pula Ashabul Kahfi. 309 tahun. Macam mana kamu boleh sebut
309 tahun. Kamu tak tahu, melainkan benda itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tu yang kelima, yang akhir ni, tengok ayat dia yang akhir disebut kat sini dia kata sebab orang jahiliah dulu, dia kata sebab orang jahiliah dulu tidak menyatakan bahawa Muhammad itu mendapat khabar dari kesedarannya sendiri seperti yang dikatakan oleh orang jahiliah moden. Zaman dulu orang jahiliah kita panggil kan, tapi orang jahiliah dulu dia tak akan sebut nabi ni daripada diri dia sendiri, sebab mereka duduk sezaman dengan nabi, dia tahu nabi tu orang macam mana, dia kenal nabi. Mereka akan kata nabi ni dapat ayat berkawan dengan syaitan lah, nabi ni kena rasuk oleh, dia boleh assume benda-benda begitu. Tetapi berbeza dengan orang jahiliah yang moden, yang tidak duduk zaman nabi, tapi dia buat satu assumption, satu kata, dia tanggapan dia begini, lagi teruk tanggapan dia. Sesatnya dia tu, keraguan yang timbul pada golongan jahiliah moden ni. Tapi mereka mengatakan Muhammad mempelajari khabar itu, kemudian dituliskan. Lagi tak logik. Dia kata, okey. Itu yang dia bawakan, dia bawakan dalil surah Al-Furqan ayat yang kelima. Wa qalu asatirul awwalin tatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Dan mereka berkata dongengan-dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepada setiap pagi dan petang. Diceritakan. Okey, kita ambil ini perenggan yang akhir. Muhammad tidak menerima pelajaran daripada seorang guru pun. Akan kami jelaskan kemudian, akan cerita tajuk selepas ini. Jadi daripada manakah berita-berita ini datang kepadanya pada waktu usianya telah mencecah 40 tahun. Siapa yang ajar dia? Dia tak pernah berguru, tak pernah berkitab, tak ada yang baca-baca, semua tak ada. Kan? Okey. Apa yang diucapkan itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu disebutkan An-Najm ayat keempat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu dia tak sebut, melainkan apa yang diwahyukan kepada dia. Jadi menafikan keseluruhan tanggapan orang jahiliah yang buat sangkaan-sangkaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis tu, atau ada 2 poin. Pada bawah ni dia akan poin sisi lain pula. Ada sisi akidah. Ini insya-Allah kita akan tengok pada kuliah-kuliah yang akan datang insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana ولا ما يتبعون الشقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.